Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita berhenti di muka surat 41. Kita masuk dalam bab tayamum. Tayamum. Tengok muka surat 41. Tajuk baru. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, babun fi tayammum, bab pada menyatakan tayamum. Tayamum kita tahulah, kita bila tak ada air semayang ataupun kita tak boleh nak mandi wajib, maka kita dibenarkan untuk bertayamum. Termasuk juga dibenarkan tayamum kalau kita nak mandi sunat. Mandi sunat air tak ada, boleh tayamum. Kita nak tajdid dulu wuduk, kita dah ada air semayang, kemudian kita nak tajdid. Contoh kita ada ismayang waktu zuhur, masuk asar masih ada air semayang. Selalu jadi masuk bulan puasa lah, kita tak makan tak minum, jadi kita tak pergi tandas. Bila kita tak pergi tandas, biasanya sampai ke asar wuduk masih ada. Cuma sunat kita tajdid, kita ambil wuduk lain. Air tak ada, masuk asar air tak ada, sunat tayamum. Sunat, tak wajib sunat. Baik. Ini satu pada menyatakan hukum tayamum. Faraq, cabang. Jikalau berkehendak seseorang akan air kerana diminumnya haiwan yang muhtaram. Haiwan muhtaram ni haiwan apa? Haiwan yang dihormatilah. Lembu, kambing, khinzir tak termasuk. Semut, anai-anai itu tak termasuk. Bewak tak termasuk. Haiwan muhtaram ni yang kita gunalah, yang di sisi manusia dia bermanfaat. Yang kita guna untuk dia. Anjing, kalau anjing tu anjing yang kita guna dia. Anjing yang apa? Mukallibin. Anjing yang kita guna untuk berburu. Bukan anjing liar yang kita tak tahu tu. Baik. Dan jikalau pada masa yang kemudian sekalipun harus ia tayamum serta ada airnya dan tiada diberat memakai bersuci dengan dia. Maknanya kita ada air cukup-cukup untuk kita dengan haiwan peliharaan kita aja. Termasuk juga kucing. Kucing termasuk jugalah binatang yang kita bela. Kan sahabat Nabi nama Abu Hurairah, bila kita bela dia tuan-tuan, dan tuan-tuan buat-buat baik pada dia, sunat dapat pahala kan, bagi makan pada haiwan. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada air cukup untuk kita dengan haiwan kita. Kalau kita guna untuk ambil semayang, tak ada lah minum kita. Ada air untuk minum makannya, minum dan makan. Jadi boleh tak tayamum? Boleh. Air yang ada tu guna untuk keperluan kita dan haiwan kepeliharaan kita. Dibenarkan tayamum. Pasal apa? Itu dah sebut tuan-tuan, ingat maqasid syariah tu. Maqasid. Maqasid ni ulama gali daripada Al-Quran dan hadis. Ulama yang pertama bahas tentang maqasid adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali bahas dah. Maqasid maksud dia tujuan Allah Ta'ala turunkan hukum. Tujuan pensyariatan. Apa tujuan syariat? Dia ada 5 kan. Untuk menjaga agama, untuk menjaga akal, untuk menjaga nasab, menjaga nyawa, menjaga nasab dan menjaga harta. 5 tu. Jadi termasuk dalam menjaga nyawa. Itu adaan atas. Termasuk dalam menjaga nyawa. Maka dibenarkan tuan-tuan, ada ruksah. Ada wuduk dia ada ruksah. Tak boleh ambil semayang, boleh tayamum, ada ruksah dia. Nyawa mesti dipelihara. Baik, kemudian faraq.
hendaklah tayamum orang yang di dalam bahtera jika mengambil air semayang takut tenggelam bahteranya, dan tidak wajib ia qada atasnya seperti orang yang takut pergi mengambil air kerana akan sabak ni apa? Haiwan buas. Haiwan buas. Makna dia kalau kita duduk atas kapal, orang pergi mancing kan ada orang pergi mancing kat laut tu, kan pergi pagi sewa operatif tau kan, sewa operatif, ada kadang orang bawa air untuk ambil semayang. Katakanlah air tak ada, nak ambil air kat laut takut jatuh, tak pandai berenang pula. Jadi kalau dia takut jatuh, dia tak erti berenang, takut, jadi dia boleh bertayamum. Dibenarkan tayamum dan tak perlu qada, tak perlu qada semayang tu, boleh tayamum. Mana dia itu kalau ada debu lah tuan-tuan, kalau tak ada debu. Sama juga kalau kita nak ambil air tapi ada binatang buas. Adalah air kat kampung kita ni tapi ada rimau kat situ, ada rimau ke, ada gajah ke, kita tak berani nak pergi. Kalau berani takut nyawa kita terancam, dibenarkan tayamum. Dah tuan-tuan tayamum ambil semayang, tuan-tuan tayamum, tuan-tuan semayang, tak perlu qada semayang tu. Sebab apa? Pasal kita tak boleh ambil kerana ada halangan yang mengancam nyawa. Nyawa kena pelihara. Baik, kemudian umpamanya hendaklah ia tayamum di sembahyangnya tiada qada atasnya. Demikian lagi orang yang mustautin pada satu tempat, ghalibnya tiada air padanya, sahlah tayamumnya, tiada qada atasnya. Samalah orang yang duduk di satu tempat selalu tak ada air. Kita di Malaysia ni boleh kata semua ada air tuan-tuan. Siapa duduk tempat macam di belah Afrika ke, di belah mana-mana lah tuan-tuan, di bukit-bukit ke, gunung-gunung ke, jarang ada air, susah. Yang ni kalau tak ada air dia boleh tayamum dan dia tak perlu qada. Kita di Malaysia ni kalau tak ada air dalam beberapa hari, kita kena semayang dengan tayamum dan kena qada. Sebab apa? Biasanya Malaysia ni ada air. Malaysia biasanya ada air, kebiasaannya. Jadi kalau tak ada air tuan-tuan, kita banyak tuan-tuan, tak ada air pilih. Mana lagi air tuan-tuan? Parit ada, Kolam Bukit Merah ada, air mineral. Tu boleh ambil semayang, banyak air tuan-tuan. Banyak air kita ni. Tempat yang kebiasaannya ada air, kalau bila-bila tak ada air, kita boleh tayamum tapi kena qada balik. Sebab kebiasaannya tempat di situ ada air. Baik, kemudian faraq, seorang junub ni hadas besar lah. Hadas besar. Baik, dan takut ia memakai air yang sejuk. Dia junub dan dia takut menggunakan air yang sejuk. Harus dan tidak dapat ia memanaskan dia. Ada air sejuk dan dia tak ada alat nak bagi panas air tu, sejuk sangat, dia takut guna. Dan berkehendak ia membaca Al-Quran, maka bahawasanya hendaklah ia tayamum dan harus ia membaca Al-Quran. Dan jika datang hadas kecil atasnya, tidak batal tayamumnya dengan nisbah pada membaca Al-Quran dan duduk ia dalam masjid. Macam mana tuan-tuan? Dia junub, dia tayamum. Pasal apa? Air sejuk. Ni ada cerita kan, sahabat Nabi Amr bin al-As, dia baru masuk Islam. Amr bin al-As, tuan-tuan tahu Amr bin al-As, sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam dia ni kuat lawan Nabi. Kuat lawan Nabi, tapi bila masuk Islam, dia antara orang yang sangat banyak jasanya pada Islam. Amr bin al-As. Amr bin al-As ni walaupun sebelum masuk Islam, dia masuk Islam sekali dia Khalid Al-Walid, dia pun masuk sekali. Dalam tahun 5 ataupun 6 Hijrah, tahun 6 Hijrah kalau tak silap. Jadi Amr bin al-As ni bila dia baru masuk Islam, sebelum masuk Islam dia ni kuat menentang Islam, kuat. Jadi bila dia masuk Islam, dia ada kepakaran dia, kemahiran dia, sebab dia ni pakar peperangan. Dia macam Khalid Al-Walid juga, tapi taklah sehandal Khalid Al-Walid. Amr bin al-As ni antara orang yang bijak di kalangan orang Arab yang bijak. Dia masuk je Islam, maka Nabi SAW jadikan dia apa? Ketua pasukan tentera. Jadi ketua. Itu yang Nabi sebut tuan-tuan. Sebab tu kita manusia, jadilah kita orang yang ada kemahiran. Tuan-tuan kalau ada kemahiran, tuan-tuan ada nilai. Tak kira lah tuan-tuan orang Islam ke bukan Islam, betul tak?
Ada orang yang pakar fizik, dia bukan Islam pun, tapi kepakaran tu dirujuk, betul tak? Tuan-tuan sakit, ada seorang doktor pakar, dia bukan Islam, ramai orang pergi kat dia kan, pasal dia ada kepakaran. Ini yang kena stroke kan, ramai yang pergi dekat Perlis tu, doktor India tu kan, doktor India pandai dia, malam dia bagi kat orang-orang susah, murah sikit, ubat-ubat dia bagus. Kalau pergi kat sana tak boleh ambil ubat hospital, tak boleh, kena ambil ubat dia aja. Malam ni untuk dia tolong orang susah, dia bukan Islam, tapi orang rujuk kepakaran dia. Itu tuan-tuan ada nilai. Macam zaman Nabi pun sama, ada satu doktor yang doktor bangsa Arab. Dia ni doktor nombor satu bangsa Arab, nama dia Al-Haris bin Kildah. Dia bukan Islam, tapi Nabi suruh para sahabat rujuk dia kalau sakit. Nabi zaman Nabi. Dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia At-Tamyiz, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah fi Ma'rifatis Sahabah, dia sebut Al-Haris bin Kildah ni bukan Islam. Tuan-tuan kalau ada kepakaran, tuan-tuan ada nilai. Tuan-tuan kalau pandai buat rumah, seorang ni dia pandai buat rumah, dia bukan Islam. Seorang lagi tak reti buat rumah, dia orang Islam. Ini kalau buat rumah runtuh habis. Retak sana, retak sini. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang bukan Islam tu lah. Kita pergi bengkel kereta ni bukan Islam, tapi orang kata dia ni buat memang elok. Kalau dia overhaul tu memang tak likin lah, payah tu nak buat, betul tak? Banyak, tak semua pemain boleh buat. Tambah kereta-kereta lah ni kan, biasanya kita dah overhaul, dia bubuh gasket, bubuh gam semua, biasanya pakai sat dia likin lah kalau dia tak pandai. Tak ramai yang betul pemain yang betul powerful lah. Dia boleh, kereta baru ni dia overhaul elok-elok, di green bar, dia bubuh gasket macam kereta baru, tak leaking langsung. Tak banyak kedai boleh buat. Dia kedai tu bukan Islam. Yang satu lagi kedai kita tahu ni orang Islam. Ni kalau buat ni daripada elok jadi jahanam teri. Kita tak pergi kat dia, kita pergi sana. Sebab tu tuan-tuan, jadilah orang yang ada nilai, kepakaran. Tuan-tuan ada nilai, tuan-tuan ada kepakaran, tuan-tuan ada nilai. Itu Nabi puji. Nabi kata annasu kama'adin, manusia ni macam galian, harta galian tanah. Manusia macam harta dalam galian tanah, emas dan perak. Manusia ni macam emas dan perak. Makna dia apa? Sama dia duduk, emas dan perak ni duduk dalam tanah berharga, tuan-tuan. Emas ke perak ni bubuh dalam tanah pun berharga, orang cari. Orang ambil emas kilo, tuan-tuan, orang lempak dalam tong tai. Orang pergi cari tak, tuan-tuan? Cari. Lempak dalam tong tai ke, lempak dalam tanah ke, lempak dalam lombong ke, bubuh kat tempat kotor ke, dia ada nilai. Macam tu manusia. Kalau dia ada kepakaran, dia ada kemahiran, dia Islam ke, dia Buddha ke, dia apa ke, bila ada kepakaran dia tu bernilai. Begitu. Sebab tu Nabi, tuan ingat Nabi masa nak berhijrah kan, siapa yang tunjuk jalan kat Nabi? Yang tunjuk jalan kat Nabi tu Abdullah bin Uraiqid. Dia bukan Islam, tapi kenapa Nabi upah dia? Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, pasal dia memang pakar jalan. Bukan pakar main-main, pakar betul-betul pakar. Tuan-tuan kalau tengok tahun lepas ada ekspedisi Arab Saudi, dia ikut balik jalan yang Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar berhijrah. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah dengan Abdullah bin Uraiqid, 4 orang. Depa dalam perjalanan tu, dia bukan jalan biasa ni. Jalan dia macam ni. Dia mula ke Lok Mini, ke Lok Merah. Dia bergerak macam ni, tuan-tuan. Dia bukan jalannya ada ni. Dan yang ekspedisi tu kata depa hampir mati. Sebab apa? Kena ribut pasir dan sebagainya. Jalan ni sangat susah. Kalau orang tak reti tu memang boleh matilah. Walaupun sekarang Abdullah bin Uraiqid bukan calang-calang, memang orang yang betul-betul pakar jalan, dan dia orang yang amanah. Nampak? Tu Nabi sebut manusia ni seperti khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik masa jahiliyah, yang terbaik masa kafir dulu, bila dia masuk Islam dia juga terbaik. Betul tak? Begitu. Cristiano Ronaldo, kenal? Kenal? Cristiano Ronaldo. Dia main apa? Pingpong ke badminton? Bola, tak kenal. Kalau dia masuk Islam, dia duduk dekat Bukit Merah ni, kalau tuan-tuan ada kelab main bola, tuan-tuan bagi jadi striker. Betul tak, tuan-tuan? Ke tuan-tuan bagi imam jadi striker? Tok Bilal ke, ustaz ke, bagi saya jangan, saya tak reti. Kita jadikan dia pasal apa? Saya Islam daripada kecil. Bukan soal Islam daripada kecil, soalnya sepak bola pergi ke sana. Kita tak ada kemahiran. Dia ada kemahiran. Nampak tak? Manusia ni kalau dia ada nilai, maka dia apa? Dia duduk di mana-mana dia bernilai.
Sebab tu Khalid Al-Walid bila dia masuk Islam, dia membawa satu kebaikan dengan kepakaran dia. Sama dengan Sayyidina Umar. Bila dia masuk Islam, Islam menjadi kuat, Islam jadi hebat. Pasal apa? Dia masuk dengan keberanian dia, kegagahan dia. Baik, tak apa tuan-tuan. Saya cerita Amr bin Al-As ni, dia masuk Islam. Nabi terus lantik dia jadi panglima perang. Nabi lantik dia. Pasal apa Nabi lantik? Bukan saja-saja dia ni memang pakar perang pun, bukan saja lantik. Dia jadi panglima perang. Dan panglima perang ni bila Nabi lantik, taat pada panglima perang macam taat pada Nabi. Pasal Nabi yang lantik dia. Jadi tuan-tuan pergi bawah dia tu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada lagi lah sahabat Nabi yang besar-besar ni. Dia pun jadi orang bawah lah, dia panglima. Kemudian pilah perang. Bila pi perang sampai dekat tempat musuh, nak nyalakan, masa ni musim sejuk. Tuan-tuan pernah sejuk kat negara Arab. Arab kalau sejuk sampai ke tulang tuan-tuan, bibir ni boleh merekah, pecah, sejuk sangat. Dia pun nak nyalakan api, nak memanaskan badan. Amr bin Al-As tak bagi. Kata tak boleh nyalakan api. Sayyidina Umar kata, kalau tak nyalakan api, seksa lah, betul tak kan? Dah lah baru masuk Islam, buat benda yang menyeksa sahabat Nabi. Sayyidina Umar kata, aku akan mengadu pada Nabi. Sayyidina Umar tak setuju dengan dia, pasal dia tak bagi nyalakan api. Bila tak nyalakan api, panaslah tentera. Sejuk, tak boleh memanaskan badan, sangat sejuk. Tapi arahan dia macam arahan Nabi yang pilantik dia. Dia tak bagi nyalakan api, maka sahabat Nabi semua tahan sejuk lah. Kena taat, nak buat macam mana? Dia tak bagi tahu sebab apa. Dia kata jangan. Tak apalah. Esoknya semua yang Nabi lantik jadi panglima perang ni, dia wajib jadi imam. Solat kena jadi imam. Sebab tu orang kalau yang dilantik menjadi pemimpin mesti kena ada kemahiran untuk jadi imam. Mana-mana pemimpin kecil ke, pemimpin besar ke, dia kena ada kemahiran boleh jadi imam. Jangan jadi pemimpin tuan-tuan, doa kunut pun tak reti tuan-tuan. Leceh ya. Baca Fatihah pun tunggal langgang, tak boleh. Jadi mana-mana orang jadi pemimpin wajib sepatutnya tuan-tuan menjadi satu kemestian dia boleh jadi imam. Bacaan Fatihah dia betul. Dia tahu rukun solat. Itu asas pemimpin tuan-tuan. Asas pemimpin Islam. Jadi Amr bin Al-As jadi imam. Dia jadi imam pasal dia panglima perang, dia imam. Bila nak jadi imam, malam tadi dia berhadas besar, kan sejuk. Dia sejuk sangat, keluar mandi. Bila keluar mandi wajib mandi. Ni kita cerita ni. Dia sejuk sangat nak kena mandi. Ni bukan sejuk biasa ni tuan, bukan sejuk kat Bukit Merah ni, sejuk betul-betul. Bila nak mandi, sahabat Nabi kata tak ada pilihan, kau kena mandi. Bukan ada luka pun, betul tak? Kalau ada luka ke apa, tak apalah. Ni tak ada luka. Amr bin Al-As kata aku tak mau mandi. Aku tak mau mandi. Aku nak tayamum. Sayyidina Umar kata aku akan mengadu pada Nabi SAW. Yalah, dia sepatutnya dia mandi, dia tayamum pasal sejuk. Padahal dia bukan ada luka pun. Dia tayamum, dia jadi imam. Orang ni semua ada ismayang. Dia dengan tayamum dia jadi imam. Tak apalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila perang, musuh kalah. Musuh lari berceretek habis, pecah belah habis musuh. Ketika inilah tentera Islam akan pergi tangkap tawanan. Betul tak? Masa inilah peluang untuk tawan musuh. Tawan musuh-musuh ni. Amr bin Al-As tak bagi. Pelik tuan-tuan. Mesti pelik kan? Pasal apa? Hang baru masuk Islam, kenapa tak bagi tentera Islam tangkap musuh? Jadikan dia sebagai tawanan. Ini harta yang bernilai, boleh dapat rahsia pada dia. Jadi aset negara. Dia tak bagi, dia panggil semua. Sahabat Nabi nak tawan, dia tak bagi. Pelik tuan-tuan. Pelik. Tapi jadi sahabat Nabi tak dapat nak tawan, dia tak benarkan. Dia minta semua sahabat kumpul balik. Jangan pergi tawan, biar musuh lari balik. Jangan tawan dia. Sayyidina Umar kata aku akan mengadu pada Nabi SAW. 3 benda yang dia buat nampak merugikan Islam. Maka sampai jadi Madinah, maka Sayyidina Umar mengadu terus kat Nabi. Amr bin Al-As buat sekian. Amr bin Al-As buat sekian. Tak apalah. Maka Nabi senyum je. Kenapa Nabi senyum? Nabi tahu yang Nabi pilih ni bukan calang-calang orang yang hebat. Itu kena ada ilmu. Nabi tanya, betul ke Amr bin Al-As kau buat sekian dan sekian? Kata Amr bin Al-As benar. Sebab apa? Yang pertama, tak bagi nyalakan unggun api. Kata Amr bin Al-As, wahai Rasulullah, kita berada di negeri musuh.
Bila kita menyalakan api, musuh boleh tahu kekuatan kita banyak mana. Nampak tu kata bijak. Tuan-tuan ingat masa perang Badar, Nabi tanya pada orang yang apa? Yang lalu kan. Nabi tanya, pasukan musuh berapa ramai? Dia tak tahu. Nabi SAW kata berapa banyak unta yang dipersembelih dalam sehari. Kata orang tu dalam 9 ke 10. Nabi tahu bilangan mereka 900 ke 1000. Kena tahu lah tuan-tuan ilmu-ilmu apa survival ni. Jadi kita berada di bumi musuh. Kalau kita nyalakan api, musuh boleh tahu kekuatan kita dan kedudukan kita. Kena tahan sejuk daripada terkorban nyawa kita. Musuh main daripada kiri kanan. Itu yang pertama, Nabi kata benar. Yang kedua, pasal apa api sejuk ni? Sejuk tayamum. Kata Amr bin al-As, aku tak tahan sejuk. Dan aku ingat firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu kerana Allah Ta'ala sayang pada kamu. Dia ingat Allah Ta'ala sayang pada dia. Allah Ta'ala sayang pada kita. Saya tak mau bunuh diri. Sejuk, tuan-tuan jangan ingat sejuk macam Bukit Merah lah. Nanti esok tuan-tuan sejuk lah, tayamum lah. Ini kita cerita sejuk-sejuk sungguh. Nabi kata, Nabi tu senyum. Makna dia apa? Betul lah tu. Kalau sejuk sangat sampai takut mudarat tuan-tuan, demam ke apa, boleh tayamum. Nabi kata benar. Kemudian Nabi kata, pasal apa musuh dah lari tak bagi tangkap? Kan pelik, musuh dah lari, bagilah tangkap. Kata Amr bin al-As, ya Rasulullah, tentera kita sikit, musuh ramai. Bila semua pakat berpecah pergi tangkap musuh, nampak tak sikit? Akan nampak sikitnya tentera Islam. Semua pakat berpecah pergi tangkap musuh. Musuh ramai. Nanti musuh main serang balik, habis barisan dah pecah, semua pergi tangkap musuh. Bijak tuan-tuan. Habis saya nak ceritanya sejuk tadi lah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Cuma di sini apa yang peliknya? Pelik di segi tuan-tuan, dia sebut orang ni berjunub. Junub ni ada besar lah. Tapi tuan-tuan nampak, bila sebut junub, dia lebih bermaksud kepada hubungan suami isteri lah, junub. Kemudian tuan-tuan, ataupun keluar mani kah, tu dipanggil mani janabah, junub. Kalau haid tak, selalunya begitulah junub, lebih kepada ke arah itulah. Kebiasaan ni tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, dia berjunub. Bila junub, kita tahu orang junub tak boleh buat apa? Tak boleh baca Quran. Haram baca Quran, kecuali yang lazim lah, Fatihah, yang selalu zikir sebelum tidur lah. Dengan niat zikir zikir itulah Fatihah, qul ya, ayat kursi dengan 3 kul, baca dengan niat zikir kan. Tak apalah. Kemudian tak boleh duduk dalam masjid. Orang yang hadap besar tak boleh duduk dalam masjid. Duduk lalu, khilaf ulama lalu. Kalau lalu tu sebab memang itu laluan dia, nak pergi ke tempat air, tak apa, lalu saja, berhenti tak boleh, haram, kerana dia berjunub. Macam berjunub ni tak boleh duduk dalam masjid macam ni, haram. Duduk tunggu macam ni tak boleh. Baik, jadi tuan-tuan, sekarang ni dia nak bagi boleh dia tayamum. Jadi bila dia tayamum, boleh baca Quran tak? Boleh baca Quran. Boleh tak duduk dalam masjid dengan kuliah? Boleh lah. Kemudian kata pengarang, katakan lepas tu dia terkentut. Dia terkentut ke? Dia masih lagi boleh baca Quran, masih lagi boleh apa? Boleh duduk dalam masjid. Pasal apa? Pasal dia bertayamum, pasal nak bersihkan daripada junub. Betul tak? Bukan pada hadas kecil. Yang tak bolehnya kalau keluar mani lah. Betul, keluar mani tak boleh, kena tayamum lagi sekali. Tayamum dia tu untuk membolehkan orang yang berjunub boleh buat apa. Betul tak? Tuan-tuan, kalau tak ada ismayang boleh baca Quran tak? Boleh. Betul tak? Tak ada ismayang boleh baca Quran, cuma tak boleh sentuh Al-Quran. Orang yang tak ada ismayang boleh duduk dalam masjid tak? Boleh, cuma sunat ada ismayang. Boleh lah. Jadi walaupun dia terkentut, dia buang air, tak batal tayamum dia. Boleh lah. Sebab tayamum dia tu nak membolehkan dia baca Al-Quran dan duduk dalam masjid. Faham tuan-tuan tu? Dapat lah? Ke tak dapat? Dapat lah. Okey, baik. Senangnya tu. Baik, kemudian farak, cabang lagi. Jikalau ada sertanya air atau tanah yang suci menyucikan, padahal tiada berhajat, ia akan keduanya. Okey, seseorang ni dia ada air dan dia ada tanah, debu tanah lah untuk tayamum. Air ada, debu tanah pun ada untuk tayamum. Dan dia tak berhajat padanya, dia tak perlukan pada air dengan debu tanah ni pun. Baik.
Tiada wajib ia beri akan orang yang berkehendak keduanya pada air atau pada tanahnya, kerana tidak wajib atasnya tasah ibadah orang lain. Tak wajib bagi. Kita ada air, kita ada tanah. Ada orang tu dia nak sembahyang, dia tak ada air, tak ada tanah. Tidak menjadi kewajipan kita mentasahkan, menjadikan ibadah dia, ibadah dia sah. Tak wajib bagi kita. Itu bukan tanggungjawab kita. Yang wajib apa tuan-tuan? Kalau melibatkan nyawa. Boleh contoh dia tak nak makan, kita tak bagi dia makan, dia mati, itu berdosa. Nampak? Tapi kalau untuk mentasihkan ibadah, tak, pasal ibadah ni ikut kemampuan individu. Boleh dia tak ada air, orang lain ada air. Orang lain ada air, tapi tu air orang, mana boleh ambil? Betul tak? Mana boleh ambil? Orang tu pun tak bagi kan? Kalau tu air orang, bukan air kita. Dan tak wajib dia bagi air tu pada kita. Kita kalau tak ada air, kita buat apa? Tayamum. Boleh tayamum. Kalau tayamum tak ada, Malaysia ni mustahil lah, tak ada banyak air, tanah-tanah debu tuan-tuan. Kalau tak ada juga tuan-tuan, air tak ada, air tak ada, tayamum pun tak ada. Ini jaranglah nak berlaku tuan-tuan, susah sangatlah nak berlaku. Kecuali dalam penjara lah. Betul, dalam penjara kita tak boleh nak cari apa lah. Dalam penjara, kalau tak ada kedua-duanya, semayang tuan-tuan, semayang hormat waktu dia bagi. Ingatlah, tidak menjadi kewajipan seseorang individu untuk mentasihkan, menjadikan ibadah seseorang itu sah. Itu tanggungjawab individu, bukan tanggungjawab semua. Boleh tanggungjawab individu itu sendiri, bukan tanggungjawab semua. Cuma sunat lah tolong. Betul tak kan? Dia nak cerita hukum dia tak wajib, tapi janganlah tak bagi. Betul tak? Wajib tak tuan-tuan tolong orang yang susah? Kalau tak melibatkan nyawa, dia miskin, tuan-tuan bagi sedekah kat dia. Sunat. Betul, sunat. Tuan-tuan bagi sedekah pada orang susah, ni sunat. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi dia makan, dia mati, tuan-tuan wajib bagilah. Ni kita tahu dia susah, jiran kita susah, tapi dia boleh je hidup, cuma tak apa cukup lah rezeki dia. Wajib ke tuan-tuan bagi? Tak wajib, sunat. Tapi kalau kita tak bagi dia makan, dia mati dengan anak dia tuan-tuan, itu wajib bagilah, pasal melibatkan nyawa. Kan sama tuan-tuan pergi dekat mana-mana kan ada orang minta sedekah kan, orang susah minta sedekah, kita tak tahulah dia ni betul-betul susah ke tipu. Adakah wajib kita bagi? Tak wajib. Sama ada dia betul-betul susah ke, sama ada dia menipu ke tuan-tuan, tak wajib. Tak wajib bagi, sunat. Tapi bagilah tuan-tuan. Betul tak? Kalau tuan-tuan tengok kesian, tuan-tuan bagilah. Tuan-tuan pergi dekat pasar kan ada orang minta buat masjid, buat surau, buat semua. Kita tak tahu betul ke tipu, Allahu a'lam. Lah ni zaman banyak tipu tuan, tapi kita bersangka baik lah. Wajib ke tuan-tuan bagi? Tak wajib. Betul tak? Katakan betul lah yang minta tu, macam tuan-tuan orang buat wakaf kan, mai sini buat wakaf, sunat kita buat kan. Tapi wajib ke tak wajib? Tak wajib. Tidak wajib tuan-tuan memberi wakaf pada mana-mana sekolah, tak wajib. Tapi bukan maksud tak wajib jangan buat. Tak wajib maksud dia bukan bertanggungjawab, tapi buatlah, jangan tak buat. Begitu. Nak bagi tahu tak berdosa kalau tak okey semayang duha. Wajib ke buat semayang duha? Mana wajib semayang duha? Betul lah, tapi buatlah. Betul tak kan? Sunat buat. Boleh berzikir, istighfar. Wajib ke istighfar? Kalau daripada dosa wajiblah, dosa. Tapi istighfar satu hari pagi, satu hari petang, sunat. Tak wajib, mana ada wajib? Memang tak wajib, tapi sunat. Di sini disebut tak wajib, di sini bukan tak galak, jangan salah faham. Diorang kena dia terfikir. Saya ada satu orang, dia malas puasa 10 Muharram. Dia selalu cakap, alah bukan wajib pun. Memanglah tak wajib, tapi benda ni sunat. Betul tak? Benda sunat ni Allah Ta'ala suka tak? Suka kan? Siapa kata wajib? Kalau wajib tu tak buat memang teruk sangat lah. Betul tak? Benda wajib kalau tak buat berdosa, benda sunat kalau tak buat rugi. Kan ada hadis qudusi sebut, sentiasalah seorang hamba tu mendekatkan diri pada Allah dengan bin nawafil, dengan benda-benda sunat, hatta uhibbah, sehingga aku sayang pada dia. Tuan-tuan nak Allah Ta'ala sayang, berdasarkan hadis qudusi tu, tuan-tuan kena rajin buat ibadah sunat bin nawafil. Dalam Quran kan, wa ma yadhallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sehingga aku sayang pada dia. Tuan-tuan nak Allah Ta'ala sayang, rajin buat ibadah sunat. Bila Allah Ta'ala sayang, macam mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan boleh tahu Allah Ta'ala sayang tuan-tuan ke tak sayang? Apa kata Nabi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang didengar dengannya. Mana dia apa? Telinga kita ni tak senang dengar benda haram. Itu tanda Allah Ta'ala sayang. Wa basarul ladhi yubsiru bih. Aku menjadi pandangan dia.
dia melihat dengannya. Makna dia apa? Mata ni tak senang tengok benda yang haram. Kalau duk tengok Hindustan ni tuan-tuan, belum wali lagi lah. Duk tengok TikTok perempuan terjoget-joget, belum wali lagi lah, jauh lagi lah. Mata tu jauh lagi lah. Kemudian wa yadul lati yabtashu biha, tangan ni Allah Taala takkan nyentuh benda haram, kaki takkan jalan ke tempat haram. Itu tanda Allah Taala sayang. Tapi macam mana rajin buat benda sunat? Di sini sebut tak wajib, tapi tolonglah, betul tak? Sama bila kita ngaji bab fiqh, ambil semayang ni cukup selai macam ni, tapi janganlah macam tu, sapulah bagi lebih, betul tak? Sunat, iaitu dia nak cerita kadar minimum. Ni nak cerita tak wajib, tapi sunat tak tolong tuan-tuan. Oi, sunat tolong ni, sunat sesunat-sunatnya. Tolong orang yang tak ada pakaian nak semayang, tolong orang yang tak ada uduk ambil semayang, tolong orang yang tak ada debu nak tayamum, tolong ni sangat-sangat digalakkan. Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Semua benda dengar Sentiasalah Allah menolong seseorang itu selagi mana seseorang itu selalu menolong temannya. Tuan-tuan nak Allah Taala tolong tuan-tuan masa susah, tolong orang lain. Tengok ada orang susah, tolong. InsyaAllah nanti bila tuan-tuan susah, ramai mai tolong. Sentiasa Allah menolong seseorang selagi mana dia suka tolong orang lain. Baik, tu tip tuan-tuan. Hidup nak bahagia, nampak orang susah, terutamanya adik-beradik, jangan kedekut, tolong, betul tak? Walaupun tak wajib, tolong. Kemudian farak lagi, cabang lagi. Jikalau ada ia sertanya air memadai jika dibasuh sekali, dan tidak memadai ia jika dibasuhnya 3 kali, maka wajib membasuh sekali jua supaya dapat cukup wuduknya. Ada air tapi boleh basuh sekali je. Kalau basuh 3 kali tak cukup air tu, wajib basuh sekali. Wajib basuh sekali. Kita ada air sikit je. Air tak ada. Kat Bukit Merah ni tak ada air. Kolam Bukit Merah pun kering contohnya lah, kering. Tapi kalau kolam Bukit Merah bukan senang nak ambil air, betul tak? Mana tak ada buaya, ada buaya dalam tu tuan-tuan. Ada buaya? Ada buaya? Kolam Bukit Merah ada buaya? Ada no? Tuan-tuan pernah jumpa? Pernah no? Pernah ada buaya? Mana tahu tuan-tuan nak masuk ke buaya tu ngap kita ke? Tapi setahu saya lah tuan-tuan, kat Semenanjung ni buaya tak pernah makan orang. Ada buaya makan orang. Payah no? Yang makan orang di Sarawak. Sarawak, Sabah. Sebab apa tuan-tuan? Wallahualam, saya tanya orang Sarawak yang mengaji di sana, budaya sana, mereka makan buaya tuan-tuan. Makan buaya. Terutama kalau buaya tu makan orang, mereka makan buaya. Dan buaya ni seolah-olah dia dapat bau orang yang makan dia. Dia tahu. Jadi itu train di situ begitu. Dan kawan saya yang pernah mengaji, belajar kerja lama di sana, dia sebut buaya di sana yang mana makan orang, memang pawang tu boleh panggil buaya yang sama. Kawan saya pernah tengok depan mata pawang buaya tu lah, dia pakai jin kot. Budak-budak tu dia bagi makan buaya. Buaya kan banyak tuan-tuan dalam Sarawak tu. Kadang tersesat tuan, dia bagi buaya tu makan. Sekali dia bagi buaya tu ngap, buaya tu bagi dia lompat tangkap tangan budak tu. Mati budak tu. Dia bagi buaya makan, dia sekali kena makan. Kawan saya tengok pawang tu panggil buaya tuan-tuan. Mula-mula kawan saya nampak ada buaya besar mai kat dia. Mai kat pawang tu lah. Mai. Lepas tu sembang apa tak tahu lah. Dia sembang dengan buaya tuan-tuan. Sembang apa tak tahu. Lepas tu buaya tu buaya tu masuk balik dalam ayak. Lepas tu buaya tu ada mai buaya tu bawa buaya yang makan budak tu. Oh, ajaib tuan-tuan. Ni kawan saya ustaz, ngaji Mesir. Dia sendiri tengok depan mata dia. Ui, pelik. Rupanya kawasan buaya tu dia ada bos yang jaga kawasan. Abang besar tuan-tuan, abang besar. Tak tahulah 3 line ke 4 line, saya tak pastilah. Buaya tu jaga kawasan. Buaya tu pergi panggil, dan buaya tu besar. Dia pergi cari seekor buaya tu. Dia bawa kat pawang tu. Dan ditangkap. Memang dia kerat dalam perut. Dia ada budak tu. Dalam perut budak buaya tu ada budak tu lah. Lepas tu dia buat apa? Dia bunuh. Dia buat sate buaya tu. Balas dendam, makan orang, makan balik. Depa makan pula dekat tepi sungai tu juga depa makan. Dan pawang tu bagi tahu kat kawan ustaz saya, dia kata apa? Kawan saya tu dia kata, buaya yang makan ni bukan buaya sini. Buaya sini semua saya bagi depa nasihat dah, jangan makan. Makan orang. Ni buaya luak mai makan orang, dia kata. Saya tak tahulah, tapi kawan saya di sini tengok depan mata ni.
Tapi saya tanya kawan saya orang Sarawak. Kawan saya orang Melayu. Sarawak ada Melayu kan? Melayu Sarawak. Saya kata betul kawan Sarawak makan buaya, orang marah tuan. Mana ada makan buaya? Itu orang Iban kata. Saya tak pastilah tuan-tuan suku mana yang makan, wallahu alam. Baik. Jadi tapi orang Sarawak ni tuan pergi depa toleransi depa tinggilah. Tinggi antara agama, antara kaum, baguslah toleransi tu. Tapi kita toleransi lah, tapi prinsip agama jangan dikendurkan, tak boleh. Tetapi kalau Sarawak ni, kalau member bukan Islam tu, kalau kawan di Islam, dia boleh tunggu kat luar masjid tu, tunggu member tengah semayang, nanti nak main bola sekali. Dia bagus lah, dia punya toleransi tu tinggi lah. Jadi tuan-tuan, itu bab boya lah tuan-tuan. Tak apa. Jadi kalau air sikit tuan-tuan, kena basuh sekali je. Basuh sekali, jangan basuh, wajib basuh sekali. Kalau basuh 3 kali, tak dan nak basuh kaki, wajib basuh sekali. Baik tuan-tuan. Kemudian Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi, seorang tayamum ganti daripada mandi sunat seperti mandi Jumaat. Itu saya kata tu. Tuan-tuan tak ada mandi wajib. Kita okey lah. Wuduk pun ada, semua dah ada. Tapi kita nak mandi sunat Jumaat, air tak ada. Sunat tayamum. Tayamum ni benda sunat pun sunat. Tapi jarang lah kita buat tuan-tuan. Jarang. Pasal apa, kita kan nak ambil debu, tanah apa semua kan. Jarang kita buat lah. Baik, tapi sunat. Untuk mandi wajib, mandi sunat Adil Fitri ke, mandi sunat Jumaat ke, mandi sunat. Baik. Kemudian seperti mandi sunat Jumaat, umpamanya tatkala ketiadaan air, adakah harus ia himpunkan membaca khutbah Jumaat dengan satu tayamum itu atau tiada? Nampak? Kita tahu apa nama tayamum ni, dia satu solat fardu, betul tak? Satu solat fardu. Nanti dia akan sebut nanti. Kalau sembahyang Jumaat dengan khutbah, nanti dia sebut kat bawah. Dia tak boleh satu tayamum. Satu tayamum untuk baca khutbah, satu tayamum untuk sembahyang Jumaat. Nanti dia sebut kat bawah. Pasal tayamum sembahyang Jumaat dianggap 2 rakaat kan, 2 rakaat Zuhur tu. Dia satu tayamum, ibadah wajib hanya satu je, satu solat. Kalau siapa bernazar nak sembahyang, dia bernazar, nak nazar kan wajib. Dia bernazar. Dia bernazar nak sembahyang duha 8 rakaat. Nazar ni dia ada 2. Mutlak dengan muqayyad. Muqayyad ni makruh. Contoh, kalau aku sihat, aku nak sembahyang duha 8 rakaat. Yang ni makruh. Kenapa makruh? Kalau tak sihat aku tak sembahyang. Makruh. Makruh, tak disukai dalam agama. Memang ada larangan Nabi. Banyak orang buat. Kalau anak aku dapat SPM 9A, aku nak sembelih seekor lembu, bagi satu bukit merah makan. Makruh. Pasal apa makruh? Kalau anak dia tak dapat, tak ada lah sembelih yang nampak jimat duit. Tu Nabi kata, innama yustakhraju min syahih. Nabi sebut dalam hadis. Nazar jenis lagu tu dikeluarkan daripada orang kedekut. Pasal apa? Kalau tak dapat, tak ada. Betul tak kan? Kedekut. Mana kambing untuk kami makan? Dah nak aku tak dapat, tak ada. Nampak? Nabi sebut orang lagu tu kedekut. Habis tu lagu mana? Tuan-tuan kalau nak anak tuan-tuan berjaya SPM, jangan buat lagu tu. Tuan-tuan sembelihlah kambing, bagi orang Bukit Merah makan, tuan-tuan minta tolong doa anak saya, lagu tu. Bukan buat muqayyad lagu tu. Dan Nabi dah sebut, nazar tidak mengubah takdir. Inna nadhra, macam mana lupa hadis dia. Tidak mengubah takdir, cuma dia dikeluarkan oleh orang yang kedekut. Ada hadis Nabi sebut. Orang tu dia nak sembelih kambing bagi makan, tak lihat kenalah dapat sesuatu. Nampak tak? Dapat sesuatu. Tak. Jadi makruh. Patutnya kita sembelih bagi orang makan, minta orang tolong doa lah anak saya berjaya tu. Jangan tuan-tuan tengah sakit, tuan-tuan, kalau aku sembuh pada sakit ni, aku nak sembelih lembu bagi satu Bukit Merah makan, kenduri free. Itu kalau tak sembuh tak ada. Itu kata Syahih. Habis tu macam mana sepatutnya? Sembelih, panggil orang mai makan, tolonglah doa saya sembuh no. Lagu tu. Sebab ada hadis Nabi sebut, ubatlah orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah, kan ada. Jangan muqayyad tuan-tuan lah. Lepas ni tuan-tuan tinggal nazar muqayyad tu jangan. Tak dibenci dalam agama. Nazar yang boleh benar, nazar mutlak. Aku bernazar pada Allah untuk sembahyang duha 8 rakaat. Nazar mutlak. Itu boleh. Boleh lah.
Dia panggil lillahi alayya, Arab panggil. Lillahi alayya salat ad-duha 8 rakaah. Contoh. Maksud dia apa? Untuk Allah wajib atasku sekian dan sekian. Boleh lah. Tapi benda wajib, benda sunat jangan benda wajib. Kalau lah aku sembuh pada sakit ni, aku nak sembahyang zuhur lah. Yang tu memang wajib. Aku ni kalau Allah Ta'ala bagi sihat, aku nak tutup aurat. Semua tak jadi. Itu memang dah wajib. Dah memang wajib. Ataupun lagi satu yang banyak orang buat, tuan-tuan. Kalau lah pasukan aku menang bola, aku nak jalan kaki daripada mana? Daripada Kuala Lumpur ke Kedah. Betul tak? Ada yang seorang tu Kelantan lawan yang mana tau? Selangor kah? Dia nazar lah. Kalau Kelantan menang, dia nak lah berjalan kaki daripada stadium Selangor tu, stadium Shah Alam ke Bukit Jalil? Shah Alam kot. Jalan kaki balik ke Kelantan. Bahaya tuan-tuan, kok kena lenyek yang gajah mana kita tahu ada. Itu semua bukan nazar. Mengarut semua. Ada orang kata saya bernazar nak botak kepala. Tuan-tuan, yang jenis botak kepala, simpan janggut, itu Hindu ada. Hindu, Sing. Sebab tu kadang-kadang cikgu, rambut budak Hindu, kalau rambut dia panjang, kena tanya dulu. Takut ada unsur-unsur agama dia lah, jadi tak boleh potong. Takut jadi krisis lah pula. Pasal rambut panjang, misai apa semua biar ni. Saya bernazar, dia ada nazar dia begitu. Islam tak ada tuan macam tu. Tapi kita ada juga orang macam tu, no? Macam cerita Piramli ingat tak? Dia yang cari apa? Dia cari apa tu? Dia cari cerita tuan-tuan kenal Piramli? Kenal kan? Dia jadi cari bini dia tu. Cerita apa? Dia kata kamu bukan perempuan, kamu semua betina. Cerita apa tu? Tak ingat. Musang menjanggut. Kan dia menjambang lagu tu. Tak ada lah Islam macam tu, tuan-tuan. Uruslah diri bagi elok. Itu bukan nazar. Nazar botak kepala, bukan. Nazar ni benda sunat. Benda-benda yang kita buat dapat pahala. Baik. Kalau tuan-tuan menazar nak sembahyang duha 8 rakaat, tuan-tuan kena tayamum, sembahyang 2 rakaat. Habis tu tayamum lagi, sembahyang lagi 2 rakaat. Tayamum lagi, sembahyang lagi 2 rakaat. Sebab sembahyang nazar wajib. Tapi kalau sembahyang duha yang bukan nazar, tuan-tuan ambil tayamum sekali, boleh sembahyang 8. Pasal itu sembahyang sunat. Boleh no? Baik. Di sini dia kata, kita tengok apa jawapan dia. Mandi dengan satu tayamum, maka dia tiada harus baginya dihimpunkan antara keduanya. Dan jikalau seorang yang berkehendak terjadi uduk, maka tiada apa padanya air sunat ia terjadi uduk dengan tayamum. Nampak tuan-tuan? Makna dia mana boleh himpunkan antara dia tayamum untuk mandi apa? Mandi sunat Jumaat. Tapi nanti nak baca khutbah, tayamum lagi sekali. Boleh lah. Tadi tayamum mandi sunat Jumaat, dia tak kira tu. Kena tayamum lagi sekali untuk apa? Untuk baca khutbah. Nanti dia akan sebut kat bawah. Ada pandangan yang mu'tamad. Ada 2 pandangan lah. Bila sebut mu'tamad, ada pandangan kaul yang sahih, satu lagi kaul yang mu'tamad. Kalau yang ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada yang kata kalau sembahyang Jumaat, satu tayamum untuk imam, bukan untuk makmum. Makmum tak apa. Untuk imam, satu tayamum, boleh untuk 2 khutbah dan boleh untuk solat. Dianggap satu. Macam sembahyang zuhur. Itu pandangan yang kuat juga, sahih. Tapi kaul yang lebih kuat, yang mu'tamad, yang dipegang di dalam mazhab, tak boleh. 2 lepas je habis 2 khutbah pertama, khutbah kedua, nak imam tu nak sembahyang apa? Nak jadi imam kan? Nak jadi imam, dia kena turun tayamum lagi sekali. Tapi kalau nak senang macam mana? Dia turun, dia bagi orang lain jadi imam, dia pergi tayamum, dia jadi makmum. Betul tak? Pasal dia anggap apa? Khutbah tu wajib, kena satu tayamum. Sembahyang tu wajib, satu tayamum lagi. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung bawah tu. Su'ila radhiyallahu tu, seorang yang junub, picit waktu, maksud dia masa sempit. Junub masa sempit, tak ada nak mandi. Kalau mandi habis waktu. Kalau mandi wajib habis waktu zuhur, dia tidur. Kalau mandi wajib habis waktu zuhur. Kalau tayamum sempat sembahyang zuhur. Nak tayamum ke nak mandi wajib? 30 bulan. Baik tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada kasar bahasa dan sebagainya. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruman wa la matura. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.